Salam sejahtera. Saya Faiz daripada Kolej Alam Bina Universiti Teknologi Mahara Cawangan Sarawak. So tajuk saya pada pagi ini adalah pengenalan kepada SDG ataupun nama panjangnya Sustainable Development Goals, dan juga kaitannya dengan konsep pembangunan mampan dalam industri pembinaan di Malaysia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kita, terutamanya kepada Encik Aswan dan juga tim kerana telah menjemput saya pada pagi ini. Sebelum kita mulakan, saya nak tunjuk beberapa keping gambar supaya kita nak lihat keadaan dunia semasa pada hari inilah. So gambar pertama yang saya tunjukkan, kita dapat lihat gambar kanak-kanak yang kelaparan. Jadi apakah perasaan kita bila kita lihat gambar-gambar ini? Dan kita tengok juga ada gambar kanak-kanak sekolah yang kekurangan fasiliti untuk pembelajaran di sekolah, dan juga kita dapat tengok kemiskinan yang melampau, dan juga seperti biasalah kita nampak banyak-banyak pencemaran yang sedang berlaku, terutamanya dalam alam sekitar kita, di sungai, di laut, di hutan dan sebagainya. Dan juga saya kongsikan juga gambar kedua, sama juga ada gambar pencemaran alam, kehidupan air, kehidupan di hutan, dan juga pencemaran di udara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar tak sedar sebenarnya di Malaysia sekarang ni, menurut kajian setiap 10 tahun cuaca di Malaysia ni naik antara 0.14 hingga 0.25 darjah Celsius pada setiap 10 tahun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan apakah yang akan berlaku kalau situasi ini tidak berubah, ataupun kita masih meneruskan amalan kita yang sedang kita buat sekarang, tanpa kita membuat sesuatu untuk menghalang ataupun kita nak mengurangkan kesan yang telah kita sebagai manusia di dunia ni, kita dah memberi impak kepada alam persekitaran kita dan juga di dunia masa kini. Dan juga kita pun sedar sekarang ni, kalau kita perasan cuaca kita sekarang dah berubah-ubah, musim buah pun sekarang dah berubah-ubah, suhu pun dah berubah, musim hujan pun dah berubah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat berita masa kini, kita dapat tengok kesan-kesan perubahan cuaca ataupun perubahan iklim yang sedang berlaku di dalam dunia masa ini, terutamanya di Malaysia sendiri. Sepatutnya contohnya di Sarawak ni, selalunya kita katakan musim hujan ni akan berhenti selepas tahun baru Cina tapi sekarang ni musim hujan ni tak berhenti sampai sekarang dah bulan Mac, tapi masih musim hujan tu masih sentiasa berlaku. Jadi ini adalah antara kesan-kesan perubahan iklim yang disebabkan oleh kerja-kerja manusia jugalah sebenarnya. Jadi apakah kepentingan SDG ni? Ini adalah salah satu inisiatif yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan kita dan juga anak-anak cucu kita nanti. Sedikit pengenalan berkenaan dengan SDG, ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai matlamat pembangunan mampan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Sustainable Development Goals, tapi selalunya kita sebut sebagai SDG yang pendek sikit. Untuk makluman juga program ni adalah satu program yang diteraskan untuk membantu ataupun meningkatkan hak asasi manusia. Ini ditubuhkan oleh Pertubuhan Badan-Badan Bersatu, ataupun kita panggil sebagai PBB ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah United Nations. Jadi dia akan merangkumi 3 dimensi, iaitu yang pertama adalah dari segi alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program pembangunan mampan ni sebenarnya bukanlah benda yang baru. Dia pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2000. Masa tu dia tak dipanggil sebagai SDG, dipanggil sebagai MDG ataupun Millennium Development Goals. Jadi MDG ni sebenarnya adalah predecessor ataupun awal sebelum kejadian SDG. Jadi program MDG ataupun Millennium Development Goals ni bermula pada tahun 2000. Dia dilancarkan di The Millennium Summit oleh United Nations ataupun PBB pada tahun 2000 di New York. Jadi matlamat tersebut dijangka dapat diselesaikan ataupun tamat pada tahun 2015. Cumanya pada tahun 2015 tu nanti
matlamat yang telah disasarkan tu tak dicapai. Jadi dia telah dibentuk SDG ni untuk memastikan bahawa program-program MDG ni dapat ditambah baik dan dikekalkan, dan sekarang ni telah dianjak pada tahun 2015, dianjak kepada tahun 2030. Walau bagaimanapun terdapat sedikit perbezaan lah antara MDG dan juga SDG. Untuk makluman tuan-tuan dan puan juga lah, MDG ni dia ada 8 matlamat ataupun 8 goals. Kalau kita nak bandingkan dengan SDG ni, SDG dia ada 17. Jadi dia lebih inklusif ataupun lebih ekstensif berbanding dengan MDG tadi lah. Seperti yang saya tunjukkan di skrin, tuan-tuan dan puan boleh lihat lah, ada 8 matlamat SDG, dan juga saya juga tunjukkan di skrin juga sekarang ni dia ada 17 matlamat SDG. Jadi terdapat perbezaan lah, 8 dan 17. Sasaran dia juga berbeza. Yang MDG sasaran dia adalah 21, SDG sasaran dia adalah 169, indikator di MDG adalah 60 dan juga SDG dia ada 232. Jadi maksudnya indikator ataupun paras penilaian tu adalah lebih detail berbanding dengan MDG. Ini disebabkan oleh semasa pengolahan oleh MDG tu dia lebih terhad. Sebagai contoh lah, kalau MDG tu hanyalah dirumuskan oleh pakar kecil, dan juga kalau SDG ni dia lebih terbuka dari segi dia panggil ahli-ahli PBB, negara-negara yang terlibat, dipanggil untuk berbincang, dipanggil juga saintis, ahli akademik dan juga pemegang taruh. Jadi indikator dan juga sasaran yang telah ditetapkan di SDG ni dia lebih inklusif, lebih detail lah, lebih teliti berbanding dengan MDG. Dan juga MDG juga dia lebih fokus kepada negara-negara dunia ketiga dan juga negara membangun. Tetapi SDG ni dia lebih menyeluruh, dia merangkumi negara membangun, negara dunia ketiga dan juga negara yang maju. Jadi dia lebih inklusif lah, merangkumi banyak-banyak semua negara di dunia. Jadi matlamat SDG ni yang pertama adalah untuk menjamin generasi masa depan, supaya mereka ni mampu untuk mendapat semua keperluan asas. Kalau kita tengok balik skrin yang sebelumnya, kita tak nak kemiskinan tegar, masalah kemiskinan, masalah kelaparan dan sebagainya, kan? Jadi tujuan dia adalah untuk menjamin anak cucu kita nanti dapat memenuhi keperluan asas mereka. Program ni dia panggil 5P ataupun People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership, atau dalam bahasa Melayunya manusia, planet, kesejahteraan, keamanan dan juga rakan strategik. Jadi ini adalah untuk bertujuan untuk mengakhiri ataupun mengurangkan masalah yang sedang dialami di dunia sekarang. Konsep pembangunan mampan, pembangunan mampan ini dalam bahasa Inggerisnya adalah Sustainable Development. Konsep dia yang pertama adalah pembangunan yang mengisi keperluan dan kehendak generasi masa kini, iaitu kita lah, tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk mengisi keperluan dan kehendaknya. Jadi saya suka untuk petik satu kata-kata daripada Chief Seattle lah, dia seorang ketua Native American. Dia sebut dalam bahasa Inggeris, dia kata, we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Ataupun kalau kita alih bahasa disebut, kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya daripada anak cucu kita. Jadi ini adalah konsep pembangunan mampan. Sebab benda yang kita guna hari ini, apa yang kita buat hari ini, bukanlah memberi kesan kepada datuk nenek kita, tapi dia akan memberi kesan kepada anak kita, cucu kita dan cicit kita nanti. Jadi tindakan yang kita buat pada hari ini, kalau kita buat bagus, kalau kita boleh lepaskan diri kita daripada masalah yang sedang berlaku di dunia hari ini, kemungkinan anak cucu kita nanti akan dapat dunia yang lebih baik daripada sekarang. Konsep pembangunan mampan ni dia ada 5 kriteria. Jadi yang pertama ni kita nak ada imbangan antara sumber yang digunakan
dan juga sumber yang boleh dihasilkan semula. Yang kedua, sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan. Yang ketiga, integrasi dan diversity dalam ekosistem alam sekitar yang perlu dikekalkan atau perlu dipulihkan. Yang keempat, dapat memelihara alam sekitar dan mewujudkan komuniti yang mempunyai budaya mampan. Dan yang terakhir adalah setiap generasi dapat mengekalkan hak generasi yang akan datang. So apa yang kita buat hari ini, hari ini kita buat supaya kesan tu tak nampak sekarang, tapi dia akan berkesan kepada masa hadapan nanti. Itu yang penting ya. Jadi apakah kaitan pembangunan mampan ni dengan industri pembinaan ataupun sektor pembinaan di Malaysia? Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahulah, industri pembinaan ni dia ada satu keperluan. Dia adalah satu industri yang menjadi tunjang pembangunan negara. Kalau kita nak kemudahan sekolah ataupun pendidikan, kita perlu bina sekolah. Kalau kita nak bagi kesihatan, perkhidmatan kesihatan, kita perlukan hospital. Jadi semua aktiviti di Malaysia ni sebenarnya kita perlukan industri pembinaan. Walaupun kita kata bangunan dah siap, masalahnya bila bangunan dah siap, kita masih perlukan penyelenggaraan. Jadi dia adalah sentiasa berkait dengan industri pembinaan. Jadi terutamanya macam di Malaysia, di Malaysia kita adalah negara membangun. Jadi negara membangun ni lagilah perlu kepada pembangunan baru. Jadi kita tak boleh lari daripada industri pembinaan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihatlah di skrin, kita ada logo MGTC. So apakah MGTC tu? MGTC tu adalah Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai Perbadanan Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Malaysia. Ini adalah salah satu agensi daripada KETSA. KETSA ni adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dia nama yang baru, dulu disebut sebagai KASA. KASA ni Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Cuma sekarang ni bila kerajaan dapat lihat terdapat keperluan untuk kita memitigasikan kesan alam sekitar tu, jadi dimasukkan kesan perubahan iklim dalam nama kementerian tadi. Jadi kita dapat lihatlah kerajaan Malaysia sebenarnya sedang mengambil usaha yang serius dalam menangani masalah perubahan iklim. Dan juga kalau di skrin tu tuan-tuan dan puan-puan melihatlah dia ada dua logo kita nampak ada Green Building Index dan juga MyCREST. Ini adalah indeks bangunan hijau, nanti saya akan terangkan selepas ini. Dan juga kita dapat lihat dua bangunan di situ. Yang pertama ni bentuk dia pelik kan, bentuk dia macam tu, dipanggil sebagai diamond building yang di atas tu, bangunan berlian. Kenapa berlian, nanti saya akan terangkan kemudian. Dan di bawah tu pula ada satu pejabat itu adalah pejabat MGTC. Pejabat ni dulu dinamakan sebagai ZEO ataupun Zero Energy Office. Nama bangunan itulah sebab dia dah mereka bentuk untuk mengurangkan kepenggunaan tenaga elektrik. Tapi sekarang dipanggil sebagai GEO lah, Green Energy Office. So itu adalah pejabat MGTC di Bangi Selangor. Okey, apakah kaitan SDG ni dengan industri pembinaan? Kalau saya pancarkan baliklah senarai 17 SDG, tuan-tuan dan puan boleh lihatlah ada satunya 17. Sebenarnya kita tak dapat larilah daripada 17 ni. Industri pembinaan ni sebenarnya terlibat dengan, boleh katakan, hampir ke semua. Cuma dia ada sedikit, ada yang banyak. Cuma yang saya boleh kaitkan yang kesan yang ketara ni adalah yang pertama ni, yang ketujuh lah, affordable and clean energy. Jadi apakah kaitan dia dengan industri pembinaan ni? Sebab industri pembinaan ni sebenarnya terlibat dengan projek tenaga boleh diperbarui. Kalau kita nak contohnya, bila negara tu dia nak menambahkan renewable energy ataupun tenaga hijau jadi kita perlukan hydroelektrik, dia perlukan empangan. Jadi empangan, siapa yang buat empangan adalah industri pembinaan akan terlibat dalam pembinaan empangan. Contohnya penggunaan tenaga solar. Dan juga kalau kita lihat juga industri pembinaan ni dia juga dapat membantu bila dia mengamalkan ataupun dia menggunakan teknologi hijau ni kepada bangunan yang sedang dibina, telah siap ataupun yang akan dibina nanti. Nanti saya akan tunjukkan apakah
teknologi yang boleh diguna pakai di bangunan dan seterusnya SDG yang penting adalah yang ke-11 Sustainable Cities and Communities. Jadi bila industri bangunan ni dia boleh bangunan baru ni berbentuk hijau, bukan berwarna hijau dia lebih kepada reka bentuk dan juga teknologi yang digunakan jadi dia bangunan hijau ni, bila kita sebut bangunan hijau ni, dia adalah bangunan yang kurang menggunakan tenaga elektrik ataupun kita panggil sebagai lebih efisien berbanding dengan bangunan biasa. Dan juga pada masa kini juga kita ada teknologi pembinaan yang lebih pantas dan juga dapat mengurangkan sisa pembinaan kita panggil dia sebagai teknologi IBS, Industrialized Building System, di mana bangunan boleh disiapkan dalam tempoh masa yang pendek, kurang sisa pembinaan tu. Dia macam Lego lah kita susun dah siap. Dan juga SDG yang seterusnya adalah SDG yang 12, Responsible Consumption and Production. Industri pembinaan juga dapat membantu daripada aspek SDG ini, kerana kita cuba untuk mengurangkan sisa-sisa pembinaan. Kita juga kita reka bentuk bangunan supaya dia lebih kurang menggunakan tenaga elektrik, dan juga kita banyak cuba menggunakan bahan-bahan recycle ataupun bahan-bahan kita semula dalam bangunan kita. Untuk makluman tuan-tuan perempuan lah sebenarnya tempoh bangunan, masalahnya bangunan dengan produk-produk lain ni dia tak sama. Sebab bangunan ni dia bukannya bertahan macam handphone kita ni 2 tahun 3 tahun dah obsolete, dah tak boleh pakai jadi masalahnya bangunan ni dia bertahan 100 tahun dan ke atas. Jadi tempoh masa pembinaan tu pendek 2 tahun 3 tahun tapi tempoh penggunaan bangunan tu yang paling panjang 50 tahun sekurang-kurangnya, ada yang lebih daripada 100 tahun pun sebenarnya. Jadi setiap tahun cuba bayangkan elektrik yang bangunan tu gunakan kalau kita dapat masukkan unsur-unsur hijau, tenaga elektrik yang lebih efisien, dia dapat memberi impak yang besar lah kepada dunia, kepada alam sekitar kita ni. Yang terakhir dia, yang paling penting lah climate action, ataupun dari sini kita dapat bantulah macam yang saya sebut tadi. Bila bangunan ni lebih efisien, bila dia lebih banyak menggunakan tenaga yang renewable, jadi dia dapat mengurangkan kesan pelepasan gas hijau ke udara. Jadi secara tak langsung dia dapat menurunkan kesan perubahan iklim kepada Malaysia dan kepada dunia secara amnya. Okay. Dalam pembinaan di Malaysia ni, kalau kita dapat lihat SDG ni telah dirujuk dalam membentuk Rancangan Malaysia ke-11 dan juga Rancangan Malaysia ke-12. Dan juga pada September 2022 Perdana Menteri yang terdahulu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah bersetuju untuk menubuhkan Pusat Matlamat Pembangunan Mampan SDG lah negara untuk memperkasakan program-program SDG ni. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana SDG ni telah dirujuk dan diguna pakai dalam memastikan negara kita akan bergerak ke arah lebih sustainable, lebih mampan. Jadi kenapa selain daripada itulah kita dapat, selain daripada kepentingan daripada mampan tersebut, kita juga dapat lihatlah sebenarnya kalau seperti saya tunjukkan di skrin sebenarnya setiap ahli-ahli PBB ataupun ahli UN ni sebenarnya diukur. Jadi bila diukur ni maksudnya setiap program, setiap tindakan kerajaan tersebut akan dinilai oleh UN. Jadi dia akan keluarkan macam report card lah, report card untuk setiap negara. Jadi saya tunjukkan di Malaysia lah. Sekarang ni Malaysia dalam ranking dia dalam nombor 72 daripada 163 negara di dunia. Dia agak baik lah. Kalau 72 tu dalam UiTM dia dapat B+ lah. B+. Jadi kita dapat lihatlah apakah yang telah dilakukan, apakah yang bagus, apakah yang perlu diperbaiki, ataupun apakah yang kerajaan lebih perlu ambil inisiatif untuk membasmi, untuk inisiatif untuk memastikan kesemua 17 tu dapat dipertingkatkan supaya ranking kita dapat naik dengan lebih baik lah. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, di Asia Tenggara ni yang paling tinggi, yang ranking paling tinggi adalah Thailand. Jadi Thailand nombor 44 daripada 163 negara. Jadi Malaysia, saya tak salah nombor
dalam Asia Tenggara ni dalam nombor 7. Di Asia atau Asia Tenggara nombor 7 lah. Kalau kita nak tengok balik, seterusnya saya akan share ranking. Inilah ranking 10 negara terbaik di dunia. Kalau kita lihat top 4 tu, yang keempat atas tu adalah negara Skandinavia lah. Skandinavia ni maksudnya yang pertama tu, dia yang paling tinggi adalah Finland. Finland dengan markahnya 86.5. Jadi markah di Malaysia tadi 72 kan. 70.4 markah di Malaysia. Kita ranking ke-72 lah kan. Finland ranking pertama, kedua Denmark, tiga Sweden dan keempat Norway. Jadi keempat-empat negara ni adalah negara-negara Skandinavia. Jadi apa yang tuan-tuan boleh baca sendirilah apa yang situasi di negara mereka, apa yang mereka dah buat, apakah inisiatif yang mereka dah lakukan. Tuan-tuan boleh cuba Google lah. Aplikasi pembangunan mampan ni dalam instrumen pembinaan ni dapat kita lihat, yang pertama lah, kita dapat lihatlah konsep indeks bangunan hijau telah diperkenalkan di Malaysia. Seperti saya maklum yang slide sebelumnya, kita ada Green Building Index dan juga kita ada MyCREST. Itu adalah sebenarnya indeks indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index. Yang kedua, kita dapat lihat banyak polisi-polisi yang diasaskan oleh teknologi hijau yang telah diguna pakai di Malaysia untuk memastikan kita dapat mencapai pembangunan mampan dan juga untuk mengurangkan jejak karbon ataupun kita panggil sebagai carbon footprint. Dan yang terakhir itu kita mengambil kira konsep kitaran hayat bangunan dari peringkat reka bentuk, operasi, penyelenggaraan, ubahsuaian, analisa dan segala aspek penting. Kitaran hayat ni penting. Kitaran hayat dalam bahasa Inggeris adalah life cycle. Life cycle ni maksudnya selama ni mindset kita lah, kita hanya memikirkan apa yang kos ataupun kesan yang dapat kita lihat pada hari ini. Bila kita mengambil kira kos kitaran hayat yang akan berlaku pada 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, jadi kita akan lebih peka tindakan kita hari ini dapat memberi impak kepada masa depan. Daripada segi, sebab saya pun daripada Institusi Pembinaan, selalunya kita akan lebih fokus kepada harga bangunan pada hari ini. Tapi jarang untuk kita mengambil kira kos-kos penyelenggaraan bangunan ataupun kos-kos penggunaan elektrik sepanjang tempoh life cycle bangunan tersebut. Sebab kita kena ingat pembangunan tu, construction tu hanya melibatkan 2 tahun ataupun 3 tahun construction, seperti yang sebut tadi lah. Tetapi masalahnya penggunaan bangunan tu dia lebih panjang. Dia lebih mungkin 50 tahun, 100 tahun dan lebih. Jadi tempoh tersebut yang kita perlu ambil kira sebelum kita membuat keputusan bagaimanakah design yang kita nak pada hari ini, apakah teknologi yang kita nak guna pakai pada hari ini. Jadi semua tu akan memberi impak. Ini adalah indeks penarafan bangunan hijau di Malaysia. Yang pertama tu GBI lah, Green Building Index. Yang kedua ni kita dapat lihatlah penarafan hijau Jabatan Kerja Raya ataupun nama singkatannya PHJKR dan Green Pass oleh CIDB. So dua ni adalah daripada JKR dan CIDB, dan kemudian dua ni telah digabungkan dan dijadikan MyCREST. MyCREST ni Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tools. Jadi sekarang ni penarafan hijau dan Green Pass dah digabungkan, dijadikan sebagai MyCREST. Dan juga kita di Malaysia juga ada setengah bangunan mengguna pakai indeks penarafan hijau antarabangsa. Contohnya kita ada Green Mark. Green Mark ni daripada Singapura. Kita ada LEED, LED ni daripada Amerika Syarikat, dan BREEAM ni daripada UK. Cuma yang setakat ni yang paling banyak kita gunakan GBI lah. Malaysia ada juga bangunan yang menggunakan Green Mark lah. Yang pertama ni saya nak terangkan sikit berkenaan dengan Green Building Index ataupun GBI. GBI ni ditubuhkan ataupun dibangunkan oleh PAM, Satuan Arkitek Malaysia, dan juga ACEM, Association of Consulting Engineers Malaysia, pada tahun 2009. Jadi dia adalah antara indeks yang paling awal lah di Malaysia sebelum MyCREST. Jadi perbezaan dia, Green Building Index GBI ni dia lebih fokus kepada swasta. Jadi pembangunan swasta. Kalau MyCREST ni lebih fokus kepada bangunan-bangunan kerajaan.
Cuma aplikasi GBI ni dia lebih luas. Dia boleh termasuk bangunan pembinaan kediaman baru, kediaman yang sedia ada, bangunan bukan kediaman, bangunan kedai dan juga township ataupun bandar raya. Dia lebih luas lah. Jadi seperti yang tuan-tuan lihatlah kategori dia yang di kotak-kotak ada 6 kotak tu, kecekapan tenaga, perancangan dan pengurusan lestari, kecekapan air, kualiti persekitaran dalaman, bahan dan sumber dan inovasi. So ini adalah kategori-kategori ataupun kriteria yang diukur untuk memberi markah kepada bangunan tersebut. Kalau dia capai sesetengah target tu, ini markah dia. Kalau dia tak capai, ini markah dia. Jadi markah-markah tersebut akan dijumlahkan dan juga diberikan klasifikasi ataupun classification di indeks di kotak yang bawah tu. Dia yang paling tinggi dia bagi rating dia sebagai platinum. Kalau markah dia 86 ke 100, dia dapat ranking platinum. Dan yang paling rendah dia certified lah 50 ke 65 markah. Walau bagaimanapun setiap jenis bangunan tu dia kriteria dia, pemerat dia berbeza. Contohnya bangunan kediaman, dia punya kriteria dia, markah dia berbeza sedikit, pemerat dia berbeza berbanding dengan bangunan bukan kediaman, bangunan kedai dan juga bandar raya lah. Okay. Satu lagi saya nak tekankan, GBI ni bukanlah satu paksaan lah. Dia adalah lebih bersikap sukarela ataupun voluntary. Jadi kalau klien ataupun developer tu dia nak pakai GBI, dia boleh gunakan GBI. Jadi tak adalah paksaan mesti guna GBI itu tersebut lah. Yang kedua ni adalah MICRES. MICRES ni ataupun nama panjang dia Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainable Tools, panjang nama dia, jadi kita sebut sebagai MICRES lah. So MICRES ni fungsi dia sama, cuma dia lebih fokus kepada bangunan-bangunan kerajaan. Okay. Dan juga kalau kita dapat lihat dia punya kriteria pun lebih kurang sama lah. Tapak lestari, kecekapan tenaga, sumber dan bahan, kecekapan air, persekitaran dalaman, inovasi dan fasiliti lestari. Cuma dia tak bagi dalam bentuk platinum, gold, silver lah. Dia lebih kepada bintang. Dia ada 2 bintang sampai ke 5 bintang. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, sekarang ni Kementerian Kerja Raya dah mewajibkan bangunan yang berharga 50 juta ke atas untuk pakai MICRES untuk menilai kehijauan bangunan tersebut. Jangan tiba kita nak hijau, kita cap bangunan kita warna hijau. Itu bukan bangunan hijau lah. Itu lebih kepada warna kan. Jadi kita nak tengok apa yang dari segi teknologinya, dari segi reka bentuknya, apakah menyebabkan bangunan tu dia lebih mesra alam. Jadi bila dia dapat capai 5 bintang, maksudnya dia adalah peringkat yang terbaik. Jadi yang seperti yang saya sebut tadi tu, KKR telah mewajibkan untuk projek lebih 50 juta. Dia telah bermula pada tahun 2016. Jadi maksudnya kerajaan memang bergerak ke arah tersebut lah, ke arah mampan lah. Dan seterusnya, ini adalah senarai-senarai polisi hijau yang berkaitan dengan industri pembinaan. Jadi saya tak perlu terangkan lah. Tapi dapat kita lihat di sini lah, telah bermula pada tahun 2009 dengan tertubuhnya National Green Technology Policy dan sampailah kepada rancangan Malaysia ke-12. Jadi setiap polisi tersebut ada berkaitan dengan industri pembinaan dan juga sustainable development lah untuk industri pembinaan. Seterusnya saya cuma nak berkongsi berkongsi bangunan hijau. Seperti yang sebut tadi, saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan diamond building. So kalau tuan-tuan tengok gambar dia pun, bentuk dia memang macam belian lah. Kenapa belian? Kan? So untuk makluman, bangunan tersebut kepunyaan owner adalah Suruhanjaya Tenaga ataupun Energy Commission of Malaysia. Dia adalah bangunan pertama yang mendapat ranking yang tertinggi di Malaysia. Dia dapat Platinum GBI dan juga dia telah mendaftar di Green Mark Singapura, dia pun dapat Platinum juga. Jadi kita dapat lihatlah, memang bangunan ini adalah yang paling hijau lah, paling green dekat ni. Okey, gambar seterusnya kita dapat lihatlah bentuk dia yang semacam dia slanting, dia macam bentuk diamond tu. Jadi desain tersebut telah menggunakan simulasi komputer untuk memastikan desain apakah yang paling mesra alam, yang dapat memaksimumkan pencahayaan ataupun kita panggil daylight, pencahayaan yang original lah, yang pencahayaan siang.
dan juga dapat memaksimalkan tenaga. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, bangunan tersebut bila direka bentuk, dia mengambil kira Building Energy Index ataupun BEI. BEI ni adalah ukuran kecekapan tenaga bangunan tersebut. So BEI ni diukur, digunakan jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam kilowatt hours atau kWh, kemudian dia bahagi dengan keluasan lantai bangunan tersebut ataupun GFA bangunan tersebut. Jadi kilowatt hour per meter square ataupun per meter persegi lah, per meter persegi. Untuk makluman, bangunan pejabat biasa di Malaysia, BEI dia, indeks BEI, Building Energy Index, dia hanya adalah 210 kilowatt hour per meter square. Tapi bangunan diamond ni dia direka bentuk supaya dia mencapai 85 kilowatt hour per meter persegi setahun. Jadi kita nampak perbezaan yang ketara dah. Perbezaan dia lebih kurang 65% daripada pejabat yang tipikal lah, pejabat bangunan pejabat biasa. Dan juga buat masa ni penggunaan tenaga untuk bangunan tersebut sekarang ni sekitar 65 kilowatt hour per meter persegi setahun sekarang, lebih rendah. Dia reka bentuk untuk mencapai 85, tetapi buat masa ni dia boleh mencapai 65 kilowatt hour per meter square. Maksudnya dia sangat-sangat efisien. Okay. Antara komponen bangunan hijau seperti saya tunjukkan di sini, dia menggunakan solar PV lah, solar photovoltaic. Dia ada buat sistem penuaian air hujan ataupun rainwater harvesting. Dia memaksimalkan penggunaan tumbuhan di keliling bangunan ataupun dan juga di atas bangunan tersebut. Dia menggunakan pencahayaan siang yang lebih. Dia kurang menggunakan lampu artificial lah, lampu yang kita pakai ni. Dia lebih banyak menggunakan pencahayaan siang, cahaya matahari. Dan juga dia menggunakan sistem penyejukan yang ditanam di lantai. Jadi bila macam tu dia dapat mengurangkan kebergantungan kepada aircon ataupun penghawa dingin di bangunan tersebut lah. So dengan cara-cara ini dia dapat mengurangkan tenaga elektrik di bangunan tersebut lah. So kita nak tahulah, ada tak bangunan hijau yang ada di Sarawak? Sebenarnya ada tuan-tuan dan puan. Kita ada saya tunjukkan 3 lah, sebenarnya ada lebih lagi. Tuan-tuan boleh rujuk website GBI. Saya tunjukkan yang ternama lah. Okay, yang pertama ni kita dapat tengok kalau yang duduk di Semarahan, mungkin perasan bangunan yang warna ada merah-merah sikit ni. Dia kalau daripada Kuching Semarahan, dia akan lalu bangunan tersebut. Bangunan tu bangunan HSL ataupun Hock Seng Lee Tower, di depan Shell di jalan Kuching Semarahan. Dia dapat certified GBI. Kemudian yang tengah tu adalah bangunan UTS, Universiti Teknologi Sarawak. Ini bangunan yang dapat sijil platinum daripada GBI. Bukan calang-calang lah, memang bagus. Dia sama level dengan bangunan diamond lah. Diamond tadi pun dapat platinum, bangunan di UTS pun dapat platinum. Dan juga yang seterusnya, saya rasa mungkin ramai yang pernah tengok bangunan ni. Bangunan ni adalah bangunan Sarawak Energy, Menara Sarawak Energy. Dia dapat bangunan dapat silver medal atau perak lah dalam GBI. Okey, itu sahaja daripada saya. Cuma kesimpulannya, apa yang saya nak simpulkan, kita dapat lihatlah sebenarnya SDG ni, kita rasakan apa yang kerajaan yang tengah buat sekarang ni sebenarnya menjurus ke arah tersebut. Jadi segala polisi, segala strategi, segala tindakan yang telah Malaysia buat sekarang ni, sebenarnya kita dapat lihatlah Malaysia sekarang ni memang committed lah untuk memastikan matlamat SDG ni dapat dicapai dalam tempoh sebelum 2030. Lebih kurang kita ada lebih kurang 7 tahun lagi lah untuk mencapai matlamat SDG kita lah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada pihak kita sekali lagi. Kalau ada persoalan bolehlah email saya ke apa kan, untuk saya boleh terangkan balik lah kepada tuan-tuan dan puan lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.